Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Alhamdulillah kita menyambung kembali slot kita bersama dengan para murabbi, khususnya mereka yang berada dalam bidang tafsir. Jadi tujuan kita mengadakan slot ini untuk membawa mereka yang berada dalam dunia akademik, yang berada di universiti tapi tidak diketengahkan di dalam masyarakat. Tapi kalau macam Dr. Farid ni memang orang dah kenal lah. Jadi kita ketengahkan para murabbi kita dan hari ini kita bersama dengan Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah yang merupakan penasihat juga bagi Tadabbur Center. Jadi kalau kita lihat sejarah Tadabbur Center itu bermula dengan kita mohon nasihat daripada Ustaz Dr. Farid Ravi. Jadi alhamdulillah nama Tadabbur Center itu diberikan oleh beliau. Jadi jazakumullah khairan atas nasihat, atas tunjuk ajar yang diberikan kepada Tadabbur Center. Kita memerlukan pandangan dan juga bimbingan daripada orang-orang seperti Ustaz lah. InsyaAllah. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Azrul. Alhamdulillah sihat. Ramadan ni sihat. Sumu tasihu. Itulah. Lagi satu duduk di rumah kan. Yalah, duduk di rumah. Banyak duduk di rumah kan. Apa aktiviti harian di rumah? Duduk di rumah, biasalah aktiviti akademik berjalan. Marking paper, online, meeting dengan jabatan. Lepas tu ada wasit journal. Lepas tu ada 2 buku tengah semak. Masya Allah. Macam tak cukup masa pula duduk rumah. Banyak benda yang boleh kita buat kan. Itu kita punya tanggungjawab. Manakala dengan family pula tanggungjawab masak. Saya suka masak kan, jadi masak, melayan anak-anak makan, mengimamkan tarawih di rumah. Ya. Sekarang ni mana pernah sebelum ni makmum perempuan salam dengan imam? Ni sepanjang Ramadan makmum perempuan laju ulur tangan dengan imam. Ya, betul Ustaz. Kan? Kebanyakan makmum telah dinaikkan pangkat sebagai imam Ustaz. Ya. Ini semua imam-imam jemputan. Ada yang hari pertama dia punya usolli tu 15 minit. Usolli. Tak tahu. Fardan ke, sunnatan ke. Tak tahu confuse lah. Baik, so, kita sama-sama okay? Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Alright. So sambil-sambil kita sebelum kita mula kita tunggu orang masuk, untuk starti perbincangan kita pada pagi ini. Jadi baik, sebelum kita bermula saya nak terangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah. Untuk makluman semua, beliau memeluk Islam ketika berumur 18 tahun Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Bagi saya satu nikmat yang besar apabila kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit sebanyak dengan para penonton kita pada hari ini. Kita nak tadabbur tentang ayat siam, pengalaman dari sudut ketika memeluk Islam ataupun sebelum memeluk Islam, mungkin dah pernah berpuasa dan sebagainya. Mungkin pengalaman-pengalaman yang boleh dikongsikan dengan orang ramai nantilah. Sekiranya ada kelapangan nanti. Okey. Baik, beliau memperolehi ijazah pertama dalam bidang usuluddin di Universiti Al-Bait, Jordan. Kemudian menyambung pengajian di peringkat sarjana dalam bidang pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudian menyambung pengajian di peringkat PhD dalam bidang tafsir di University of Jordan. Untuk makluman semua, Dr. Farid Ravi bersama dengan saya satu ketika dahulu. Kami bersama-sama belajar di sana dan banyak kenangan indah ketika berada di sana. Sama-sama berpuasa di Jordan dulu. Ya, jadi saya anggap Dr. Farid Ravi sebagai abang saya, sebagai mentor saya. Okey. Alhamdulillah. Baik, Dr. Farid Ravi juga merupakan Presiden Malaysian Indian Reverted Association. Sehingga sekarang sejak bila? Sehingga sekarang. Sejak 2020, 2017. Kita tubuhkan 2017, 18, 19, 20 ya. Lebih kurang 3 tahun lah. Okey, terkini beliau dilantik sebagai Ahli Majlis Agama Islam Pahang. Ya. Jadi kita rasa seronok, rakan-rakan kita, mentor kita yang telah dilantik dalam ahli majlis dan sebagainya. Ini sebagai satu ruang untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Jadi insya-Allah
kita doakan supaya Dr. Farid Ravi akan terus terbang tinggi di sana, membantu masyarakat, membantu mereka yang memerlukan, dan insya-Allah kita akan cuba bantu sekiranya diperlukan. Jadi Dr. Farid Ravi, hari ini kita akan tabur ayat siyam, ayat puasa. Kalau kita tengok dalam Al-Quran ada beberapa ayat, khususnya dari surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. Jadi saya akan beri masa selama 30 minit kepada Dr. Farid untuk menjelaskan, membahaskan. Kemudian kita akan buka sesi soal jawab sekiranya ada soalan daripada para penonton kita. Jadi dengan segala hormatnya, silakan. Terima kasih Dr. Azrul yang saya kasihi. Begitu juga dengan para pencinta Al-Quran serta tafsir Al-Quran dan juga supporter Tadabbur Center. Ini kira baby kita orang jugalah ni. Walaupun saya tak banyak memberi sumbangan dan juga khidmat, tapi sentiasa di hati saya. Dan nama Tadabbur sekarang sudah jadi besar. Dulu kita jarang nak dengar orang bercakap isu tadabbur. Orang cakap biasa tafsir. Tafsir ayat ni sekian, tafsir ayat ni sekian. Sekarang kita buka rata-rata semua orang nak bercakap tadabbur. So jom tadabbur ayat ni, jom tadabbur surah ni. Jadi dia sudah membuka satu environment atau satu suasana untuk mengajak masyarakat sama-sama menghayati Al-Quran dengan lebih terperinci lagi. Jadi itu di antara usaha baik dan juga sumbangan yang telah dilakukan oleh Tadabbur Center, dan kita doakan supaya Tadabbur Center ni terus dapat melaksanakan tanggungjawabnya. Dan pastinya kita tak boleh nak bersendirian, kita perlukan support daripada tuan-tuan dan juga para sahabat pencinta Al-Quran di luar sana. So topik kita hari ini topik yang relevan dengan environment, dengan suasana yang kita ada hari ini. Kita sudah masuk puasa yang ke-6. Betul? Ya, 6 Ramadan. Hari yang 6 Ramadan Yang ke-6 ya. 6 Ramadan. Okey. Dah masuk hari yang ke-6 Ramadan. So kita nak bincang bagaimana Al-Quran menginspirasikan perintah puasa. Sekaligus kita nak lihat beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala perintah puasa ni sebagai langkah tadabbur ataupun langkah untuk memahami dengan lebih dekat lagi. Satu-satunya perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ataupun satu-satunya kefarduan yang Allah fardukan, dihimpunkan ayat-ayatnya di satu gugusan. Kalau kita lihat kefarduan-kefarduan lain, solat, zakat, haji, dia duduk dalam beberapa surah yang berasingan. Manakala kefarduan puasa, dia dalam satu surah, dia start dengan 183 surah Al-Baqarah sampailah 187. So isu puasa selesai. Isu puasa selesai. Dia datang simple perbincangan 187, 183, 187. So dalam 4 ayat, dalam 5 ayat Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kita penjelasan sejelas-jelasnya. So kita lihat dia ayat ini datang dalam perintah kutiba alaikum, kutiba alaikum, kutiba alaikum. Sebelum itu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Allah Subhanahu Wa Taala telah fardukan qisas dalam isu berkaitan dengan pembunuhan. Jadi isu qisas dalam undang-undang Islam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pula ayat berkaitan dengan puasa. So puasa ini seperti mana Ibnu Ashur sebut dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Ashur, beliau sebut begini. Mana? Dah bergalih dah. Beliau sebut hukmus siyam حكم عظيم من الأحكام التي شرعها الله تعالى لأمته وهو من العبادات الرامية إلى تزكية النفس ورياضتها وفي ذلك صلاح حال الأفراد فردا إذ منها يتكون المجتمع وفصلت الجملة عن سابقتها للانتقال إلى غرض آخر وافتتحت بياء أيها الذين آمنوا لما في النداء من إظهار العناية بما سيقال بعده.
Maksudnya beliau meletakkan satu asas bahawa puasa ini di antara kefarduan yang mempunyai nilai dia yang tersendiri, yang akan membentuk masyarakat bermula dengan tazkiyatun nafs, bermula dengan penyucian jiwa, dan dia merupakan satu latihan untuk pribadi seorang Muslim. Daripada situ kita lihat pembentukan individu akan mewakili pembentukan sebuah masyarakat. Jadinya Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia dengan panggilan. Kalau saya boleh petik satu karya yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Habban Naka, beliau ada tulis buku berjudul Nida'ur Rahman. Nida'ur Rahman. Maksudnya semua ayat-ayat yang berunsur bagaimana Allah Subhanahu wa taala panggil manusia dengan panggilan penuh kasih sayang. Nida'ur Rahman. Jadi beliau kategorikan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah Nida'ur Rahman. Allah memanggil dengan panggilan yang syarat dengan kasih sayang. Satu. Keduanya barangkali kita semua ataupun sebahagian kita dah dimaklumkan atau sudah pun belajar. Kenapa dia datang ya ayyuhalladzina amanu, dia datang nida. Nida ni biasa nak memanggil orang yang berada jauh. Orang yang berada jauh kan. Dia katakan saya nak panggil Dr. Azrul, saya panggil ya Syekh ataupun ya Azrul kan, ya Doktor kan. Ya kalau datang ya tu seolah-olah dia jauh lah. Jauh. Tapi dalam Quran tak semestinya ya itu datang kerana jauh. Dia boleh juga menarik perhatian orang yang bukan jauh dari sudut fizikal tetapi jauh dari sudut ruh dia. Spiritual dia, roh dia jauh. Quran itu Allah turunkan kepada manusia dan Allah itu maha hampir, sangat hampir dengan manusia, tapi manusia itu yang jauh. Jadi sekali-sekala panggilan itu akan menarik balik manusia yang sudah berjalan pergi. Dia dah pergi hanyut pergi tu Allah panggil. Jadi untuk apa Allah panggil kali ini? Kali ini Allah panggil untuk menyajikan satu bentuk tarbiyah untuk membentuk manusia ni. Kan manusia dah pergi kan. Jadi kalau kita lihat dalam perintah-perintah atau syariat Islam ni, ada puasa, ada solat, ada zakat, ada haji, ada jihad, ada macam-macam kefarduan. So bila Allah Subhanahu wa taala lihat peralihan kehidupan manusia dan juga prestasi perkembangan manusia ni, so dia kena masukkan tarbiyah itu, diselitkan tarbiyah supaya pembentukan jiwa itu menjadi satu bentuk rabbani. Sebab itu kita akan lihat dalam hadis kursi, kullu amalu ibnu adam lahu illa siyam wa siyamu li wa ana ajzi bi. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Hadis kursi ini, atau kama qala alaihi salatu wassalam, hadis kursi ini mengingatkan kita bahawa Allah Subhanahu wa taala sebut setiap amalan anak Adam itu untuk dia, melainkan puasa. Puasa untuk aku yang beri pahala. Dia tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan syahwat kerana aku yang bagi pahala. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis itu menyebut, beliau sebut kenapa dalam banyak-banyak amalan puasa saja Allah Subhanahu wa taala janji dia Allah direct akan bagi pahala. Sedangkan yang lain pun Allah bagi. Kenapa yang ni Allah sebut secara spesifik? Sebab dia tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan syahwat. Ketiga-tiga perkara ini adalah yang tiga-tiga perkara ini dia terkecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak bersyahwat. Betul kan? So, bila Allah Subhanahu wa taala tarbiyah saya puasa supaya terbentuk saya dihalang makan, saya dihalang minum, saya dihalang bersyahwat di siang hari. So, Allah Subhanahu wa taala membentuk saya beberapa sifat yang dimiliki oleh dia supaya lahir jiwa rabbani. Itu yang saya maksudkan tadi. Lahir jiwa rabbani. Kita lihat kadang-kadang manusia ni solat dia okey dah. Zakat dia okey dah, haji dia okey dah, umrah dia okey dah, sedekah apa semua okey. Ada benda yang perlu lagi untuk menjadikan dia insan rabbani. Ada package yang perlu dimasukkan. Itulah dia puasa.
Masuk puasa. Itu yang disebutkan sebagai tarbiyah rabbaniyah, supaya lahir perwatakan yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kita terbentuk dengannya. Betul Dr. Azrul, saya berharap tak ada yang salah misunderstood. Sebab begini, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Pemurah, betul kan? Ya. Manusia pun ada juga sifat pemurah, tapi tidaklah sampai pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila saya melihat Tuhan saya yang Maha Pemurah, saya pun kena ada sifat pemurah. Betul kan? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang, saya pun kena ada sifat penyayang. Tapi tak adalah sampai penyayang saya setanding penyayang dengan Allah. Ini yang dikatakan memasukkan elemen-elemen nilai-nilai Rabbani dalam jiwa manusia. Fine, okay. Jadi, bila kita lihat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perkataan amanu ini semua kita maklum bahawa amanu adalah fi'il madhi menunjukkan bahawa benda tu sudah berlaku dan keimanan yang sudah mereka yang beriman. Jadi fardu puasa ni ke atas orang beriman. Orang tak beriman tak diwajibkan puasa. Yang diwajibkan puasa orang beriman, orang Islam. Dulu masa tadi Dr. Azrul dah tanya, apa pengalaman saya sebelum saya Islam. So sebelum Islam, sebab saya duduk membesar di kampung Sungai Choh, Rawang, Hulu Selangor. So sedikit sebanyak saya terdedah kepada puasa di bulan Ramadan. Sebab kawan-kawan puasa, saya pun puasa. Kawan-kawan tak makan, jadi kita pun puasa sama-sama lah. Tapi tak ada sahur lah. Bangun pagi, keluar rumah, makan breakfast dulu. Tapi pergi sekolah berpuasa sampai petang. Bila bazar Ramadan, kita pun sibuk pergi bazar Ramadan. Orang lain berbuka, kita pun sibuk nak berbuka. Jadi, seronok. Wujud keseronokan. Saya bila mula-mula tahun pertama masuk Islam, ada pengalaman saya, Dr. Azrul. Ni, masa tu ibu saya pun tak Islam lagi kan. Saya puasa, masa siang puasa tu saya balik rumah sebab mak saya ada kirim barang, saya beli barang. Saya balik hantar dekat mak saya. Masa tu saya duduk dekat cushion, dekat hall, dekat ruang tetamu. Saya duduk dekat cushion tu, saya tertidur. Saya tertidur. Siang Ramadan ni. Mak saya tengok, Allah, kesiannya anak aku ni. Mungkin dia tak makan ni, dia lapar sangat sampai tertidur-tidur ni. Mak saya masuk dapur, dia masak. Dalam tidur tu saya dapat hidu bau sardin apa semua saya dapat hidu. Kan? Jadi lepas siap masak, mak saya kejutkan saya. Dia kata, Rawi, makan. Saya kata, mana boleh mak, saya puasa. Alah, makanlah sikit, lepas tu sambung puasa. Saya kata, mana boleh mak, tak boleh. Puasa tak boleh makan. Mak saya tengok kanan, tengok kiri, dia tutup tingkap rumah. Dekat dining table ni, kawasan dining table, tak ada tingkap. Mak saya tutup tingkap. Mak saya kata, sekarang makan. Saya kata, mak buat apa? Mak dah tutup tingkap, tak ada orang nampak, kau makan sekarang. Saya kata, mak, saya puasa bukan sebab orang. Saya puasa kerana saya diperintahkan dalam Islam berpuasa. So terpaksa saya explain dekat mak saya faham. Itu pengalaman lah kalau nak kata pengalaman saya. Jadinya, perintah puasa ini ke atas orang yang telah beriman. Yang tak beriman, tidak difardukan puasa ke atas mereka. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, amanu. Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Kutiba ni dia kataba lah. Kutiba ni fi'il madhi mabni ala al-majhul kan. Wa naibu fa'il siyam. Betul? Kan? Kutiba siyam alaikum. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyembunyikan siapa yang memfardukan puasa. Sebab yang beriman dia tahu tak ada orang lain, tak ada siapa yang boleh memfardukan suatu benda melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Kemudian perkataan as-siyam, Dr. Azrul, perkataan as-siyam. Dia ada satu lagi perkataan. Siyam dalam ayat ini membawa maksud puasa. Ada perkataan yang lain, huruf yang sama membawa maksud yang sama juga, iaitu saum. Dia ada siyam, dia ada saum. Siyam, saum. Siyam, sod ya alif mim, siyam, saum, sod waw mim. Kalau siyam, puasa menahan mulut daripada makan dan minum. Manakala saum, menahan mulut, berpuasa juga, berpuasa menahan mulut daripada bercakap perkara yang Allah Ta'ala tak suka. So satu tahan mulut, dua-dua tahan mulut.
Dua-dua. Siam tahan mulut, saum pun tahan mulut juga. Dua-duanya adalah al-masku atau al-imsak. Kan? Jadi dua-dua tahan. Kalau siam menahan mulut daripada makan dan minum, saum menahan mulut daripada berbicara perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dr. Azrul dan juga sahabat-sahabat yang sedang mengikuti kuliah kita ni, antara dua puasa tu, agak-agak puasa mana yang Allah suka? Puasa menahan mulut daripada makan dan minum atau puasa menahan mulut daripada bercakap perkara yang Allah tak suka? What do you think? Yang paling saya rasa yang kedua kot. Pandai. Betul. Betul. Memang menahan mulut daripada berbicara perkara yang tidak disukai oleh Allah adalah lebih berat, lebih susah daripada menahan mulut daripada makan dan minum. Sebab itu Nabi SAW ada beritahu, kam min sa'imin laisa min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Berapa ramai yang berpuasa, melalui puasa itu dia hanya dapat lapar dan dahaga, dia tak dapat apa-apa. Sebab dia tak tahan ni. Dia tak tahan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman di antara kalian, beriman kepada Allah dan hari akhirat, sama ada dia berbicara perkara baik ataupun dia diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Jadi memilih berdiam adalah lebih aula. Sebab itu saya lihat Dr. Azrul, bulan Ramadan ini para ulama, para salafus salih, Imam Syafi'i, imam-imam besar dan juga para salafus salih ni, bulan Ramadan mereka berhenti semua kerja lain, termasuk mengajar. Kuliah-kuliah, mengajar, mereka semua stop. Sebab mereka akan fokus pada Al-Quran. Sebab mulut itu digunakan semata-mata untuk membaca Al-Quran. Maka capailah dia menahan mulut daripada makan dan minum, dan juga menahan mulut daripada berbicara perkara yang tidak baik. Kalau tak, masakan Imam Syafi'i boleh khatam 2 kali. Apalah agaknya dia sembang pada hari tersebut, betul tak? Kita hari ni Ustaz Awak masak apa? Ni baru sahur tanya dah. Nanti buka puasa kita makan apa Kita banyak cakap kan? Kita banyak cakap. Macam hari ni ialah kita tak cakap tak boleh. Maksudnya pengajian kena cakap. Tapi nak beritahu, takut bercakap, takut puasa itu jadi sia-sia kerana tak tahan saum yang kedua. Cuba lihat bila Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Maryam alaiha assalam, fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Betul kan? Jadi Allah Ta'ala beritahu Maryam, Maryam, kalau ada orang bercakap dengan kau atau memohon penjelasan daripada kau mengenai anak yang kau sedang bawa, yang kau dokong ni, pada dakapan kau ni, jangan bercakap. Fakuli inni nadhartu lirrahmani sawma. Bagi tahu mereka, aku berpuasa. So, dulu zaman tu, puasa tak cakap ini adalah merupakan satu syariat. Adalah merupakan salah satu perkara yang disyariatkan. Puasa tidak bercakap. Begitu juga Nabi Zakaria, illa ramza. Jadi begitu juga Maryam dan juga syariat dalam sebahagian syariat Nabi-Nabi Bani Israel, puasa tidak bercakap itu adalah disyariatkan. Tapi kita sudah di atas syariat Nabi Muhammad sudah dinasakh lah. Jangan pula ada yang masih berpegang bahawa ada puasa tak bercakap. Kalau ada puasa tak bercakap, akhir zaman ni susah. Ini tak apalah, tahan juga. Sekarang ni PKP, bazar Ramadan tak ada. Kalau ada bazar Ramadan, tahan mulut daripada bercakap. Dia puasa tak bercakap. Pergi Ramadan, pergi bazar Ramadan. Dia nak order macam mana? Kan? Mesti dia ada kesukaran, betul tak? Jadi, kita buat sedikit kesimpulan. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala mahukan melalui puasa ini kita benar-benar capai target yang dikendaki. Jadi sampai kepada maqasid ataupun maksad puasa itu sendiri, iaitu tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Penyucian jiwa yang semaksimum mungkin. Sebab manusia ni selain daripada dari sudut saintifik yang selalu orang bercakap puasa sebulan, betul Nabi pun sebut sumu tasihhu, puasa dan sehat. Betul, bulan puasa bila tahan perut daripada makan dan minum, perut kita rehat, 1 bulan rehat. Punya rehat tu dia akan memberi
memberi kesihatan dan akan memberi kelestarian dan akan ada keafiatan pada perut kan. Sama juga bila COVID ni Dr. Azrul, bila COVID ni kan, kita lihat COVID ni hikmah mesti ada. Macam mana pun hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mesti ada. Baik buruk dalam kehidupan kita yang berlaku, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala mustahil di sebaliknya tak ada hikmah. Mesti ada hikmah. Kita lihat sekarang ni bila kita COVID-19 dihadkan pergerakan PKP, perintah PKP, maka kita dapat lihat alam ini, dunia ini shut down. Kilang-kilang tak membebaskan asap-asap yang tak tentu pasal. Kilang-kilang tidak mengeluarkan asid-asid ataupun toksid-toksid yang dialirkan amonia-amonia ke sungai ataupun ke parit, ke sungai. Yang ketiga, kita lihat atmosfera bumi ni atau lapisan udara di bumi semakin bersih, semakin jernih. Sebab itu kita lihat burung-burung, macam-macam binatang keluar. Kalau dekat negara Eropah ni, dolphin lah, kangaroo lah, beruang, macam-macam binatang datang masuk taman. Jadi, shutdown ini saya yakin dia akan memberi manfaat untuk manusia. Sebab dibersihkan. Suasana alam ni dibersihkan. Dia akan bagi satu recycle yang baru. So, ada hikmah di sebaliknya Dr. Azrul. Walaupun ada pelbagai kekangan yang kita lalui pada hari ini. Sama juga, kita puasa 1 bulan, dia akan memberi satu kesihatan kepada tubuh badan manusia. Baik. Jadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini pernah difardukan ke atas umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut tadi puasa tidak makan, puasa tidak makan, puasa tidak bercakap, puasa Nabi Allah Daud alaihi salam, puasa selang sehari, puasa-puasa nazar. Jadi ada syariat yang disyariatkan kepada kaum sebelum umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila turun ayat ini orang Arab tak rasa heran, tak rasa pelik, sebab memang orang Arab sedia maklum bahawa adanya satu ibadat namanya puasa. Orang Arab sedia maklum. Sebab contohnya bila Nabi sampai, sebab kefarduan puasa ni di Madinah kan? Di Madinah. Kalau tak silap saya pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah. Jadi bila di Madinah, kita tahu bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi SAW dapati adanya orang Yahudi, adanya orang Nasrani, yang di antara mereka, yang di kalangan mereka juga yang berpuasa. Berpuasa. Di antara perkara yang paling makruf ialah puasa Ashura. Hadis-hadis sahih sebut. Mereka berpuasa. Nabi tanya apa yang mereka lakukan? Mereka berpuasa. Kenapa mereka berpuasa pada hari ini? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam daripada Fir'aun. Maka Nabi SAW sebut, Ana aula bi Musa. Ana aula bi Musa. Jadi, puasa itu Arab maklum. Cuma puasa yang disyariat ke atas Nabi Muhammad SAW daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari, sama ada 28 hari, 29 hari maupun 30 hari. Cuma hujung ayat tu cantik Dr. Azrul. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Takwa ni jadi target lah. Maksudnya yang kita sebut tadi tazkiyatun nafs tadi, pembentukan jiwa adalah dengan diincreasekan, ditingkatkan lagi takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Baqarah juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Penambahan-penambahan yang manusia lakukan, apa saja kamu nak tambah-tambah, tapi kena ingat dalam banyak-banyak penambahan, benda yang namanya takwa itu adalah lebih baik untuk ditambah. Dan yang ini tidak akan disedari melainkan ulul albab. Sebab ulul albab, dia akan melihat benda yang lebih jauh. Dia akan melihat benda yang tersirat, bukan sekadar yang tersurat. So, jiwa mereka adalah jiwa yang jernih, nampak jauh, lebih jauh. Jadi, di situ, maksudnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Benda yang baik kita nak tambah. Jadi bulan puasa bulan tambah takwa. Dia sehingga wujudnya rasa God conscious. God conscious
yang membawa, kalau diterjemahkan ke bahasa Arab, dhamirun aiqadhathu khasyatullah. Dhamirun aiqadhathu khasyatullah. Maksudnya God conscious ni adalah naluri fitrah manusia disedarkan hujungnya ada Tuhan. Hujungnya ada Tuhan. Jadi bulan puasa ini adalah puasa bulan untuk melahirkan God conscious, dan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan beroleh takwa ini. Saya suka sebut takwa ini seperti mana diberi takrif oleh Sayyidina Ali. Kerana ada sahabat tanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, ma makna takwa?" Takwa ini ada 4 perkara, kata Sayyidina Ali. Al-khawfu minal jalil, wal amal bitanzil, yang takut kepada Allah yang Maha Mulia, beramal dengan Al-Quran, wal qana'atu bil qalil, bersyukur dengan pemberian Allah biarpun sedikit. Yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil, bersiap sedia untuk bertemu Allah. So empat sendi utama bagi kalimah takwa. So nak tahu kesempurnaan takwa seseorang ada atau tidak, lihat pada 4 rukun ini. Lihat pada empat rukun ini. Dan saya namakan ianya sebagai KPI puasa. Key Performance Indicator puasa. So nak lihat puasa kita ni dari 4 perkara ni. Sebelum ni takut tapi bertambah tak? Sebelum ini baca Quran tapi dengan puasa bertambah tak? Sebelum ini kita bersyukur, dengan puasa tambah tak? Sebelum ini kita beramal, tapi dalam bulan puasa ni bertambah tak? Dan bertambah serta dia berlangsung maksudnya berterusan. Dia bukan sekadar untuk bulan Ramadan sahaja. Jadi dalam ayat yang berikut ni, panjanglah perbincangan kalau kita nak lihat satu persatu kan. Dalam ayat berikut Allah Ta'ala sebut ayyaman ma'dudat. Satu benda yang menarik Dr. Azrul, ayyaman ma'dudat dalam Al-Quran Allah Ta'ala gunakan 2 bentuk untuk ayyaman ma'dudat. Ada kalanya Allah Ta'ala Allah Ta'ala sebut ayyaman ma'dudah, jamak dengan mufrad. Ada kalanya Allah sebut ayyaman ma'dudat, jamak dengan jamak, plural dengan plural. Ulama bincang, sekiranya jamak dengan mufrad, iaitu plural dengan singular, maka bilangan hari tidak terhitung. Contoh, ayyaman ma'dudah. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Jadi orang kafir yakin bahawa mereka ni akan duduk neraka kejap aja. Allah Ta'ala sebut ayyaman ma'dudah. Ya, kalau kamu rasa kejap, hari yang tidak terbilang. Tapi dalam sini, ayat ini ayyaman ma'dudat. Jadi bilangan hari boleh diputuskan sama ada 28, 29, 30, bergantung kepada terbit tenggelamnya matahari dan juga anak bulan. Jadinya saudara dan saudara-saudari yang saya kasih sekalian, kemudian Allah Ta'ala beri kita kelonggaran, banyak-banyak kefarduan puasa ni Allah bagi rukhsah. Siapa di antara kita yang bermusafir, siapa yang sakit, Allah kata berbukalah. Tak apa, ganti dengan hari-hari yang lain. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala sebut, bagi yang sakit tak boleh nak sembuh, doktor kata dia sakit tak boleh sembuh, Allah Ta'ala kata bayar fidyah. Bayar fidyah. Tapi di hujung tu Allah cuba pujuk balik kita, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu masih boleh berterusan berpuasa, itu lebih baik. Sebab berpuasa di bulan Syawal, berpuasa di bulan lain daripada bulan Ramadan, yang mana kewajipan Ramadan tak sama. Tak sama. Dulu ya betul orang bermusafir Dr. Azrul daripada satu lokasi ke satu lokasi naik unta, naik kaldai, naik kereta api. Jadi lama kena duduk, panas dan sebagainya. Kita sekarang travel semua aircon. Rumah kita ada aircon, naik kereta ada aircon, pergi airport ada aircon, naik kapal terbang ada aircon. So di mana masyakkahnya? Tak nampaklah masyakkah dia besar. Tapi masih dia boleh berbuka puasa. Masih berbuka puasa kalau dia memenuhi lebih daripada dua marhalah. Sama juga sakit. Allah Ta'ala kata, faman kana minkum maridan. Sakit ini tidak dispesifikkan. Dia maftuh. Siapa yang rasa dia sakit, dia boleh berbuka. Tapi sakit yang dia rasa sakit. Sebab dia sakit ni benda yang terlalu subjektif. Betul tak? Kalau saya sakit gigi, Dr. Azrul sakit gigi. Mungkin sakit gigi saya ni, saya tak boleh tahan. Saya kena makan ubat, saya kena makan ubat. Dr. Azrul sakit gigi boleh tahan. So subjektif. Benda tu tak sama. Sebab itu Tuhan tak kata sakit apa kau boleh buka, sakit apa yang tak boleh buka.
Namun demikian, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau boleh tahan lagi baiklah. Kemudian Allah Ta'ala sebut bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan ladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dr. Azrul. Ya. Bulan Ramadan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kerana puasanya. Tapi Allah muliakan bulan Ramadan kerana Quran. Allah muliakan malam Lailatul Qadar bukan kerana malam itu, tapi Allah muliakan malam Lailatul Qadar kerana Allah turunkan Al-Quran pada malam tersebut. Allah muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana umat ini ada Al-Quran. Allah simpan Al-Quran ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana disebut oleh Dr. Syekh kita, guru kita Salah Al-Khalid dalam kitab Mafatih At-Ta'amul Ma'al Quran. Nak menunjukkan umat ini ummah Al-Faridah. Allah simpan Quran ini supaya Quran ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian umat ini akan menjadi umat yang luar biasa. So Quran, 5 kewajipan kita terhadap Al-Quran seperti mana Abul Hasan Ali An-Nadawi sebut. Beliau sebut 5 kewajipan. Pertama sekali belajar Al-Quran. Keduanya baca Al-Quran. Ketiga, fahami Al-Quran. Keempat, laksanakan Al-Quran. Yang kelima, sampaikan Al-Quran. Ajaran-ajaran Al-Quran. 5 kewajipan kita. So kita lihat, kita dekat mana? Kalau baca pun tidak, letih tuan-tuan. Ya. Sebab itu Dr. Azrul, saya bila betul kita jumpa, kita selalu baca hadis, bagi setiap huruf yang kita baca daripada Al-Quran 10 kebajikan. Alif lam mim. Alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kan bagi setiap huruf ada 10 hasanah, 10 kebajikan. Betul kan? Ya. 10 kebajikan setiap huruf ada 10 kebajikan. Jadi kita ni satu benda yang saya nak ajak sahabat-sahabat dan juga tuan-tuan sekalian untuk berpindah daripada gerakan kita move on daripada membaca Al-Quran semata-mata untuk cari pahala kepada memahami Al-Quran. Dr. Azrul, cuba Dr. Azrul tengok, dia punya mafhum mukhalafah dia. Mafhum mukhalafah, kalau sekadar baca saya dapat 10 pahala, agaknya Tuhan akan bagi saya berapa kalau saya faham apa yang saya baca? Lebih. Betul tak? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Yasha. Jadi kalau saya boleh faham, itulah kemuncak. Sebab itu Tadabbur Center gigih melakukan buat aktiviti-aktiviti bagi masyarakat faham. Saya yakin satu hari nanti, bukan satu hari, sekarang dah mula nampak dia punya bibit-bibit positif di kalangan masyarakat dan saya berharap dia terus berkembang. InsyaAllah. Jadi itu di antara beberapa perkara dan kemudian kita dijelaskan lagi dalam ayat-ayat yang berikutnya 185 Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu kita mengenai wa idza sa'alaka ibadi. Jadi betul lah puasa itu perlu disempurnakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kan puasa itu disempurnakan, kemudian bertakbir bila cukup hari, diumumkan raya, bertakbirlah, bertahmidlah, bertakbir raya. Saya berharap supaya kita boleh solat di masjid ni. InsyaAllah. Dan doakan segera supaya segera Allah angkat wabak COVID-19. Tapi bergantung kepada sikap masyarakat kita juga. Pastinya yang paling penting sekali bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan jatuh tumpah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas manusia supaya COVID-19 ini diangkat daripada permukaan bumi. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukurlah lepas puasa. Bersyukur itu maksudnya dia masuklah dalam la'allakum tattaqun, bersyukur seperti mana disebut oleh Imam Ghazali, menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suka. Jadi raya tu kita lihat kemuncak, lepas takbir raya terlihat apa yang kita buat dengan nikmat Tuhan bagi. Bersyukur macam mana dizahirkan syukur. Dizahirkan syukur, makan, tidur. Dan banyak kita sibukkan dengan hiburan. Kita kurang menginsafi. Sahabat-sahabat dan juga para salafus salih masuk Ramadan, mereka akan berpelukan gembira, bersujud syukur kerana Allah bagi mereka peluang untuk bertemu dengan bulan Ramadan.
perpisahan mereka dengan Ramadan mereka akan tangisi. Dan di hujung perpisahan mereka akan berdoa, ya Allah kau kembalikanlah Ramadan ke atas kami, bagilah kami bertemu. Kita bila diumumkan, jangan diumum malam-malam nak diumumkan raya tu, sama ada raya tak raya, berebut remote control. Nak tengok besok raya ke tak raya kan. Biasalah manusia kan. Betul lah Nabi SAW sebut, lisaimi farhatun endal iftar wa farhatun endal liqa'i rabbi. Endal iftar, kegembiraan ketika berbuka, kegembiraan ketika bertemu Allah. Kegembiraan ketika berbuka boleh jadi kegembiraan sama ada dia berbuka setiap hari ataupun berbuka itu membawa maksud dia menyambut hari raya. Boleh juga. Jadi kemudian Allah Ta'ala sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allahu akbar. Bila hamba aku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, katakan aku ni hampir. Dr. Azrul, dalam Al-Quran satu tempat saja tak ada qul untuk sa'alaka. Dalam semua ayat-ayat lain, wa idza sa'alaka yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adhan fa'tazilun nisaa fil mahid yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillah. Jadi semua yang yas'alunaka mesti ada qul, mesti ada qul. Katakanlah. Mereka bertanya, katakanlah. Mereka bertanya pada engkau Muhammad, katakanlah. Tapi dalam ayat ini, mereka bertanya engkau wahai Muhammad, sesungguhnya aku hampir. Katakanlah itu tak ada. Tak ada. Ulama bincang, indahnya balaghah Al-Quran bila hazaf, bila tidak adakan perkataan yang biasa normalnya ada qul, dalam ayat ni tak ada, itu menunjukkan keberkatan bulan Ramadan. Doa saya pantas Tuhan jawab. Satu. Keduanya, Allah nak beritahu apa saja keadaan kau, aku ni hampir. Inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan segera menyahut dan memperkenankan setiap orang yang meminta. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Tapi dengan syarat falyastajibu li. Hendaklah kamu menyahut dulu seruan aku. Seruan aku apa? Puasalah. Dan kefarduan lain. Sebab itu ayat 187, tilka hududullah. Yang itu adalah batasan agama yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Jadi Dr. Azrul dah cukup masa 30 minit? Ya, lebih kurang. Lebih kurang? So macam mana, nak sambung lagi atau macam mana? Dah habis dah? Okay, Ustaz, saya rasa mungkin sebab banyak yang Ustaz telah nyatakan tadi. Ada beberapa mungkin poin yang boleh kita minta untuk Doktor huraikan. Okey, Doktor sebut tentang membina jiwa Rabbani ataupun insan Rabbani. Okey, dalam bahasa yang mudah untuk masyarakat awam mengaplikasikan jiwa Rabbani. Kalau Doktor boleh bagi tips bagaimana membina jiwa Rabbani? Membina jiwa Rabbani ini, saya suka kalau manusia ini dia melihat sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui sifat-sifat itu, manusia berusaha untuk mendekatkan diri. Macam ni lah, saya ni ada anak. Hasyalillah, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ada anak. So apa saja yang anak saya ikut, saya akan suka pada dia. Saya akan suka. Dia nak tiru saya, dia nak ikut saya akan suka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala walillahi mathalul a'la. Jadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mahukan manusia ini memiliki ciri-ciri yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya di antara ciri yang kita sebutkan melalui puasa ini adalah sifat Rabbani. Maksudnya terjalinnya hubungan baik dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keduanya dilihat sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, paling tidak dilihat sifat-sifat yang boleh membentuk jiwa dia. Allah pemurah, Allah pengasih, Allah pemberi, kan, Allah penyabar, kan. Jadi semua ni perlu lihat supaya dia dapat bawa masuk dalam diri. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. So nak bawa masuk sifat-sifat yang positif dalam diri kita. Jadi bukan puasa saja, dan ibadat-ibadat lain pun sama juga ada nilai-nilai Rabbani yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan ya kita capai melaluinya. Baik. Tadi juga Doktor ada sebutkan tentang God consciousness.
rasa bertuhan itu, okay? Cuma kita tengok rasa bertuhan ini, God consciousness ni, dia kadang-kadang bermusim, betul ya? Kadang-kadang rasa benda tu, kadang-kadang tak rasa. Macam mana kita nak bina satu perasaan yang konsisten agar kita bukan sekadar merasai God consciousness itu pada bulan Ramadan, tapi turut dirasai apabila kita keluar daripada bulan Ramadan. Dia sifat takwa ni dalam ayat yang kita sebut daripada surah Al-Baqarah 183 menjadi asas, dan saya lihat banyak lagi ayat-ayat Al-Quran, banyak lagi ayat Quran yang sebut perkataan takwa. So melalui pemahaman kita terhadap perkataan takwa ni, kita mesti bawa masuk jiwa bawa masuk God conscious. Disedarkan bahawa diri itu ada Tuhan yang bagi makan, ada Tuhan yang bagi minum, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang memerhatikan, Tuhan yang memberikan dia segala sesuatu. So God conscious ni sentiasa dia rasa akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia nampak setiap sesuatu itu tidak berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengingatkan saya kepada karya yang ditulis oleh Sheikh Abdul Karim Az-Zindani, Abdul Karim Az-Zindani daripada Yaman. Beliau banyak menulis, beliau merupakan seorang dia ni kepakaran dalam farmasi. Tapi mempunyai minat yang sangat tinggi dalam menulis buku-buku yang berkaitan dengan akidah. Jadi beliau tulis buku, dalam buku tu beliau ada sebut bagaimana manusia melalui alam, melalui segala sesuatu yang berlaku dapat merasakan adanya Allah sentiasa bersama dia. So God conscious, dan dhamirun aiqadhathu khasyatullah. Hujungnya akan rasa takut. Saya sebut bahawa takut kepada Allah dan takut kepada manusia. Takut kepada manusia atau takut pada makhluk. Takut pada manusia, takut pada makhluk akan menjadikan kita menjauhkan diri. Betul kan? Ya. Akan menjadikan kita menjauhkan diri. Tapi takut kepada Allah, dia bukan menjauhkan diri. Dia semakin hampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi God conscious, orang yang ada God conscious, dia akan berusaha menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, cantik ulasan Dr. Farid. Tadi saya teringat apa yang disebutkan oleh guru kita Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ketika membahaskan tentang konsep ma'iyatullah. Rasa Allah itu bersama, dan beliau menyebutkan salah satu cara untuk kita mewujudkan perasaan itu adalah dengan kita mendekati Al-Quran dan juga memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi saya rasa inilah peluang dalam bulan Ramadan ni, kita nak dekat dengan Quran, kita nak baca Quran, kita nak faham, dan seterusnya kita nak bina ma'iyatullah, rasa Tuhan bersama dengan kita. Dan apabila kita turut berada dalam tempoh kita ditimpa musibah, doktor, maka ini antara benda yang perlu kita belajar, berada dalam bulan Ramadan dan pada masa sama berada dalam fasa kita ditimpa musibah. Jadi dua situasi yang akan sepatutnya membawa kita untuk terus dekat dengan Tuhan. Baik, doktor. Satu soalan lagi. Okey. Doktor asalnya bukan seorang Muslim. Bagaimana rasa cinta kepada Al-Quran itu wujud dan juga timbul, dan bagaimana mungkin doktor boleh bagi nasihat kepada orang yang baru nak berjinak dengan Al-Quran, bagaimana untuk dekat dan juga mencintai Al-Quran? Terima kasih Dr. Azrul. Minat saya pada Al-Quran sebelum saya masuk Islam lagi. Sebab saya suka dengar bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Sebab saya ni budak kampung kan, kampung Sungai Chow. So bila masjid tak jauh daripada rumah. Begitu juga surau pun tak jauh. Memang tradisi di kampung-kampung ni petang-petang pasang Quran. Subuh pasang Quran. Jadi saya secara tidak langsung setiap hari saya dengar. Begitu juga bila di sekolah, bila kelas pendidikan Islam ada kawan-kawan baca, saya suka dengar. Tak tahu, dia macam ada satu minat yang dari dalam dengan bacaan, dengan bunyi tersebut. Hujungnya saya faham, selepas saya masuk Islam baru saya faham bahawa Quran ni dia ada mukjizat sama'i. Quran ini ada mukjizat yang boleh melemahkan orang yang mendengar. Hari ini saya dengar, besok dengar, lusa dengar. Lama kelamaan saya dengar, dia sudah menjadi satu santapan spiritual saya, rohani saya.
Sehinggalah saya lepas masuk Islam, benda yang pertama sekali saya buat, saya cari orang untuk ajar saya Al-Quran. Dan saya belajar Al-Quran. Dalam 3 bulan saya membaca Al-Quran. Daripada situ saya mengorak langkah lagi, cari guru-guru untuk mengajar Al-Quran di peringkat yang lebih atas lagi. Saya belajar di Kelantan, saya belajar dengan Tuan Guru Haji Hassan Musa Al-Quran, saya belajar dengan Ustaz Rahim, saya belajar dengan Ustaz Yahya, Cik Daud. Mereka ni semua johan-johan antarabangsa yang tidak pernah lokek untuk berkongsi ilmu dengan saya. Apatah lagi saya sebagai mu'alaf untuk membimbing saya. Dah lah baca pun tak berapa fasih lagi, lepas tu ada minat pula nak belajar taranum. Mereka sabar ajar saya. Alhamdulillah, melalui situ yang saya jadi minat. Saya pergi Jordan Dr. Azrul dulu. Bila saya buat first degree, saya pun terfikir juga. Orang ada kawan-kawan tanya, macam mana doktor boleh pergi Jordan pula? Kenapa pergi Jordan? Saya pergi Jordan ni bukan untuk jadi ustaz. Kalau orang lain, anak-anak mereka dihantar ke sekolah agama, belajar tahfiz, kemudian melalui situ budak tu akan masuk sekolah agama, akan masuk universiti, mengaji Islam, mengaji agama, dan mak ayah dia daripada awal dah set budak tu akan jadi ustaz. Saya pergi Jordan bukan untuk jadi ustaz, dan saya pun tak nak jadi ustaz masa tu. Saya pergi Jordan sebab saya nak faham Al-Quran. Saya biasa dah jadi imam. Lepas 4 tahun masuk Islam, saya dijemput jadi imam di surau, di masjid. So orang sebut, awak jadi imam baguslah, awak punya bacaan baguslah, awak ni macam Arab lah baca. Jadi lama kelamaan timbul dalam diri saya, orang enjoy kita punya bacaan, orang boleh seronok dengan kita punya bacaan, kenapa aku tak rasa seronok? Kenapa saya yang baca tak rasa seronok? Saya bagi tahu dekat guru saya dengan Haji Hassan Musa, saya kata, Tok Ayah macam mana ni, orang rasa seronok tapi saya tak seronok. Kenapa pula Farid kata Farid tak seronok? Saya tak seronok Tok Ayah sebab saya tak faham apa saya baca. So tak faham apa yang baca itu menjadikan saya pergi ke Jordan belajar bahasa Arab supaya nak faham apa saya baca. Sebab Haji Hassan Musa kata dengan saya, dia kata kalau Farid nak faham Al-Quran, Farid kena belajar bahasa Arab. Saya kata saya nak belajar kat mana Tok Ayah? Dia kata Farid nak belajar kat Malaysia boleh, tapi hok moleknya kalau pergi boleh belajar dekat negara Arab. Negara Arab. Itu yang saya pergi Jordan. Saya pergi Jordan, saya nak belajar bahasa Arab supaya dengan belajar bahasa Arab saya faham apa saya baca Dr. Azrul. Saya nak belajar Al-Quran, saya nak faham apa saya baca. Tapi itu asal usul niat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi benda yang lebih besar daripada itu. Alhamdulillah, satu nikmat yang saya rasa ialah sukar untuk diperolehi oleh orang lain kan. Allahu Akbar. Orang yang melaluinya merasai betapa nikmatnya mendapat hidayah itu betul? Ya, betul. Jadi sama-sama kita doakan semoga kita semua sentiasa berada dalam hidayah Allah. Amin. Kurniakan, lontarkan hidayahnya supaya kita sentiasa berada di landasan yang kita namakan sebagai As-Sirat Al-Mustaqim. Baik, kita tengok kalau ada soalan daripada penonton kita. Tengok nanti. Kalau ada soalan untuk kita utarakan kepada Dr. Farid. Jadi kalau keluar tu ada lah. Kalau tak keluar tu mungkin tak ada soalan lah. Kita tunggu kejap. Dr. Farid mungkin boleh sambung sikit tadi kot. Yang nak timbulkan minat orang untuk dekat dengan Quran tu. Mungkin ada tips lah yang orang yang baru nak berjinak-jinak dengan Quran. Dia mungkin daripada kecil tidak dididik dengan baca Quran. Kemudian ada sedikit kesedaran tapi nak start daripada mana tu? Mungkin Dr. Farid boleh bagi tips sikit lah. Bagi saya pertama sekali minat membaca Al-Quran bermula dengan minat membaca seperti mana Abdul Hasan Ali An-Nadawi sebut. Minat membaca Al-Quran, kemudian yang kita baca tu kita nak tahu sedikit sebanyak. Maksudnya katakan saya menghafal Fatihah, saya hafal Fatihah, saya hafal surah-surah pendek. Jadi cuba kita tanya diri kita, surah-surah yang saya hafal ni saya faham atau tidak? Kenapa tidak saya mengambil satu langkah untuk memahami apa yang saya hafal dulu? Tips yang pendek je dulu. So mudah-mudahan daripada situ akan terbukalah pintu hati kita untuk mengetahui dengan lebih jauh lagi. Unik Al-Quran ini, unik. Dia adalah suatu karya ataupun dia merupakan kalamullah yang tiada penghujungnya.
kan law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala sebut min syajaratin aqlam, kan bagaimana kalau pokok-pokok kayu-kayan atas bumi ini semua jadi pena dan juga air laut jadi sebagai tinta, dicelup tulis, celup tulis, celup tulis, air 7 lapisan, 7 benua laut ni habis, kayu-kayan habis, tapi ilmu Allah tak habis. Boleh kita terbayang tak bagaimana keadaan tu? Patut dengan kalimat, dengan ayat, 2 ayat tu kita boleh rebah dah. Kita boleh pengsan dah. Kalau manusia rasa hebat hari ni boleh pergi ke satelit, boleh buat macam-macam kan. Jadi dengan ilmu Tuhan we are nothing. So daripada situ kita akan dapat lihat benda yang lebih besar. Itu yang kedua kan. Yang ketiga, bila dah ada minat tu, kita cuba gaul dengan cuba cari program-program yang dianjurkan dalam tadabbur Al-Quran, macam Tadabbur Center atau Masjid Surau yang mengajar kelas-kelas tafsir. Itu yang ketiga. Yang keempat, cuba beli buku-buku yang membincangkan tafsir Al-Quran. Kita lihat di rumah kita ada tak karya tafsir. Tengok belik, tengok kan, tengok dalam rak, tak ada lah. Kalau tak ada, something wrong somewhere. Kita ni bukan orang Arab untuk baca faham terus Al-Quran. Kita ni orang bukan Arab. Jadi kita kena ada alat bantuan untuk faham, iaitu kitab-kitab tafsir. Saya kira di Malaysia dah ada beberapa karya yang diterjemahkan. Contoh karya-karya yang daripada Indonesia pun tak apa. Saya rasa paling tidak kita ada tafsir Pak Hamka, tafsir Al-Azhar Pak Hamka, dan tafsir Abrul Athir karangan Tuan Haji San Haji yang dimurnikan oleh Profesor Dato' Dr. Yusof Zulkifli Yusof daripada UM. Dan begitu juga kita ada tafsir Al-Maraghi yang terjemahan dicetak oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan boleh juga kalau tuan-tuan nak baca Misbahul Munir, tafsir karangan Pak Quraisy. Tapi kena berhati-hatilah sebab kena ada guru yang mengajar. Sebab tak semua orang setuju dengan ahli-ahli tafsir. Dan begitulah keadaan ilmu. Kita tidak mahu don't judge book by the cover. Kita mesti baca dan kita faham. Kalau boleh kita bermuzakarah. So wujudkan suasana environment itu. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan jadi orang yang lebih akrab dan lebih minat pada memahami kalamullah. Ya. Okey, insya-Allah. Okey. Semoga dengan tips tadi lah akan mendekatkan kita dengan Quran. Okey, kita ada soalan. Daripada Merun Wan. Okey Ustaz, bagaimana untuk bawa kisah-kisah Nabi dalam Quran kepada anak-anak usrah bagi menarik perhatian mereka, terutama murid-murid tingkatan 1 dan 2 zaman sekarang. Ini mungkin cikgu lah ni. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Ya. Kalau di peringkat sekolah ni, dia ada buku yang ditulis dalam bentuk penceritaan. Kan dia kata Qasasul Quran lil Atfal. Ada ramai yang tulis. Saya tak tahu kalau ianya ada diterjemahkan. Saya sedang versi bahasa Inggeris mesti ada. Dan versi bahasa Melayu pun ada beberapa naskah kita boleh cari. Ada. Saya yakin ada. Dunia sekarang ni very fast. Laju cikgu. Kan? Paling tidak cikgu lah baca. Cikgu baca kisah. Sudah Ustaz Farid bagi aku pula kerja ke? Cikgu lah baca. Kan? Cerita simple-simple cikgu. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa kan. Cerita dengan budak-budak. Satu hari cikgu bawa tongkat kan. Campak tongkat. Bertukar terjadi ular tak? Tak bertukar. Sebab apa? Tongkat cikgu bukan tongkat Nabi Musa. So cuba penceritaan. Jadi boleh. Begitulah cikgu. Kisah-kisah Nabi. Paling tidak kisah Nabi Yusuf. Kan? Jadi modalnya kena adalah. Sebab saya fikir bagus kalau cikgu boleh tanya soalan tu kan. Sangat-sangat bagus kalau kebanyakan cikgu boleh bawa idea-idea Qasasul Quran dalam bilik kuliah, dalam kelas, santai-santai sebut dengan budak-budak. Budak-budak akan dapat. Boleh. Jadi cuba carikan karya-karya yang tertentu untuk dijadikan sebagai bacaan. Okey, soalan seterusnya. Siapakah idola? Mungkin juga Dr. Azrul, ini merupakan satu cadangan. Boleh kita ambil satu cadangan sebagai Tadabbur Center mengeluarkan siri video kisah untuk kanak-kanak. Ya, kita memang dalam usaha ke arah itu. Memang kita dah bincang sebenarnya. Semua kita adalah fasa untuk kita buat tu, kita perlukan masa jugalah, insya-Allah.
InsyaAllah. Doakan kita akan berjaya. Okey, Doktor, soalan daripada Ilda Salwani. Siapakah idola Dr. Muhammad Farid? Idola saya tak faham. Mungkin idola, kalau idola yang paling besar ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Baginda Rasulullah adalah sebaik-baik contoh untuk saya ikuti. Kan seterus daripada itu guru-guru saya. Guru-guru saya yang banyak sabar mengajar saya membaca dan menulis. Supervisor saya di Jordan dan guru saya di Jordan juga tidak kurang 9 tahun saya menadah ilmu di Jordan. So mereka ni semua adalah panduan saya, mereka semua adalah rujukan saya. So begitulah. Doktor, Kalau kata idola seorang-seorang. Mungkin ada ruang kalau kita boleh adakan live dengan guru-guru kita di sana melalui FB begini, secara bersemuka begini. Kan kalau kita boleh uruskan contohnya Dr. Sulaiman Ad-Dukur ataupun Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, kita buat sesi begini. Saya rasa lebih menarik, mungkin ada seorang penterjemah dan sebagainya. InsyaAllah kalau Dr. Farid setuju, kita akan cuba usahakan insyaAllah. Boleh. Setuju. InsyaAllah. Setuju. Okey, soalan seterusnya. Daripada Jihan Zainal. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh ceritakan perbezaan suasana pengajian tafsir di Malaysia dan Jordan? Yalah. Lain Padang, lain Belalang. Lain negara, lain negara, lain ragam. Tapi macam mana pun saya boleh tanya pada semua orang, macam mana pun pengajian ilmu agama ini nampaknya lebih lebih tuntas kalau dibelajar di negara-negara Arab. Kalau pengalaman saya belajar di negara Arab, so pertamanya ilmu tafsir itu kalau nak lihat dia berkembang di mana, dia berpunca di mana, daripada negara Arab. So di situlah keramai sarjana-sarjana yang menghasilkan karya, yang mengadakan perbincangan-perbincangan. So berada dengan mereka ni adalah satu peluang. Contoh masa kami belajar di Jordan, saya berpeluang untuk berguru dengan Dr. Fadl Hasan Abbas. Beliau merupakan seorang tokoh tafsir dan juga tokoh dalam pengajian ulum Al-Quran yang tidak dapat ditandingi. Buta mata tapi cerah hati dia. So beliau merupakan salah seorang guru saya. Kalau saya duduk di negara lain, saya tak tahu saya akan jumpa atau tidak seorang tokoh yang sehebat itu. Saya duduk di Jordan, saya berguru dengan cuma saya tak sempat dengan beberapa guru muktabar yang lain. Saya sempat berguru dengan Dr. Sulaiman Dukur yang merupakan salah seorang sarjana dalam pengajian tafsir. Begitu juga dengan Dr. Jihad Nusairat, dengan Dr. Muhammad Khazir Al-Majali. Jadi mereka ni memang betul-betul menguasai. Kalau betul, contohnya Al-Quran ni, belajar tafsir ni, dia perlukan kepada penguasaan bahasa Arab yang maksimum. Maksimum bahasa Arab. Jadi siapa? Jadi kalau di negara Arab ni memang orang Arab lah dia, sebab bahasa dia kan. Kalau di Malaysia pun boleh juga, tapi di Malaysia kita kena banyak pula cari maklumat-maklumat sampingan dan juga cari peluang untuk mengaji dan belajar. Kalau orang tanya saya, belajar di negara Arab lah, belajar di Jordan lah, lebih tuntas, nampak lebih hebat lah. Yalah, di Jordan ni bukan sekadar kuliah pengajian universiti, kita boleh pergi juga ke talaqi bersama dengan masyayikh yang lain kan. So banyak sebenarnya tempat di sana nak pergi ataupun tidak saja kalau kita nak betul-betul belajar doktor. Baik, soalan seterusnya. Contohnya Dr. Azrul, contoh Syekh Salah Al-Khalidi kan. Syekh Abdul Fattah Salah Al-Khalidi, beliau merupakan seorang sarjana dalam bidang pengajian ulum, dalam pengajian tafsir, dan beliau adalah orang yang pertama mentahqiqkan kitab tafsir At-Tabari. Betul. Tafsir At-Tabari yang 30 jilid, beliau dah tahqiqkan jadi 15 jilid. Jadi ini satu usaha yang sangat besar. Di mana kita nak cari seorang sarjana. Jadi kami berpeluang, saya Dr. Azrul, kami berpeluang berguru dengan Dr. Salah Al-Khalidi. Semoga Allah lanjutkan usia beliau. Amin. Kita ada juga cadangan nak bawa ke Malaysia tapi kesihatan beliau tidak mengizinkan. Mungkin kita boleh buat sesi live nantilah. Baik, soalan seterusnya. Ustaz, macam mana nak beri penjelasan kepada mereka yang susah nak rasa Allah itu ada, nak wujudkan rasa God consciousness?
Saya teringat satu cerita. Satu cerita yang berlaku di antara seorang barber. Barber ni tukang gunting rambut. Oh, tembak. Dengan orang yang gunting rambut. Masuklah seorang lelaki yang nak gunting rambut yang dah panjang, dah panjang PKP. pergi musim PKP. Dia masuk kedai gunting rambut ni, barber pun potong. Potong rambut dia. Sambil potong rambut, barber ni bercakap isu ketuhanan. Dia kata, mana ada Tuhan kat dunia ni? Orang bercakap ada Tuhan lah, Tuhan bagi itu, Tuhan bagi ni. Aku tak percaya. God is not exist at all, dia kata. Dia memang konsisten cakap macam tu. Jadi, budak yang potong rambut ni, dia seorang Muslim. Dia tak nak menjawab. Dia kata orang ni dah tebal sangat dia punya karat ni. Jadi tak ada faedah lah bercakap dengan dia. So dia keep quiet. Tapi dia gunakan wisdom dia, kebijaksanaan dia. Selesai gunting rambut, dia bayar, dia keluar. Dia keluar dalam 10 minit dia masuk balik. Dalam kedai gunting rambut. Dia bagi tahu dekat tukang gunting rambut. Dia kata betul lah dekat sini, kawasan ni atau dekat kawasan ni tak ada tukang gunting rambut. Yang awak gunting rambut dengan saya apa? Yalah saya. Tapi kat luar ramai yang rambut panjang, misai panjang, janggut panjang, tak bergunting. Kalau betul tukang gunting rambut ada, takkan dia orang semua rambut panjang, misai panjang, janggut panjang. Tukang gunting rambut ni kata, macam mana nak pendek? Dia orang tak datang pada aku. Dia orang kena datang pada aku, barulah aku boleh gunting. Dia kata tengok, macam itulah Tuhan. Kalau kau tak pergi pada dia, jangan harap datang pada kau. Kita kena mencari. Cari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ni. Allah tu wujud, tapi manusia lah kena berusaha mendekatkan diri mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam hidayah doktor macam hidayah lah. Hidayah ni bukan kena tunggu. Kita kena cari. Allah tunjuk sikit-sikit aja, sikit-sikit Allah tunjuk. Itu yang kita nak explore. Jadi explore tu yang penting. Contohnya dalam ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Jadi ayat-ayat yang kauniyat, ayat-ayat menceritakan langit, bumi, hujan, siang, malam, semua ni tanda-tanda kebesaran Allah. Allah kata aku jadikan. Cuba kau duduk fikir tengok. Boleh tak manusia buat tu semua? Kan PKP, tengok virus coronavirus ni, virus yang unseen virus ni, siapa yang izinkan dia wujud? Siapa yang izinkan dia hidup dalam tubuh manusia? Kan betul-betul miracle. Betul tak? So yang tu kalau kita fikir pun kita kata maha kaya engkau ya Allah. Hebatnya Tuhan. Ya Dr. Azul. Dia sebab bila benda tak nampak ni orang tak boleh rasa. Betul. Kecuali kalau benda tu dah bersarang. So kena rasa begitulah, maksud kesan kepada diri kita kan. Baik, soalan seterusnya. Okay, Ustaz, apa maksud kerana Allah? Baca Quran kerana Allah, solat kerana Allah. Kalau kita baca Quran kerana nak dapatkan pahala, adakah dikira kerana maksud kerana Allah tu macam mana? Sebab ada orang baca Quran sebab nak pahala. Adakah itu dikira kerana Allah juga? Dia kerana Allah, pahala akan datang lah. Tapi kalau kerana pahala, belum tentu kita dapat Allah. Kita akan dapat apa yang kita kejar. Jadi bagi saya, kerana Allah maksudnya kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada di situ hadis kan, seorang lelaki yang membaca Al-Quran, seorang lelaki yang berjihad, seorang lelaki yang kuat bersedekah. Jadi bila Allah tanya pada dia, kenapa kerana dia banyak baca Quran ni bukan kerana Allah supaya orang kata dia ni qari. Dia banyak bersedekah bukan sebab dia bersedekah kerana Allah, tapi dia supaya dia digelar sebagai seorang dermawan. Bila dia banyak berjihad, dia tak berjihad kerana Allah, tapi dia berjihad supaya orang kata dia ni seorang pahlawan. Jadi semua ini tidak membawa maksud apa-apa kepada Allah Subhanahu dalam kehidupan dia, sebab semuanya sia-sia jadinya bila dia buat bukan kerana Allah. Sebab Allah suruh saya buat. Dan paling penting sekali saya letak macam ni lah. Saya letak semua yang saya buat ni mudah-mudahan datangnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dapat kasih sayang Allah, keredaan Allah. Kan seorang lelaki yang beribadat 500 tahun dalam hadis-hadis yang sahih mengenai Bani Israel ni kan. Bila dia beribadat 500 tahun sampai hajal dia mati, kemudian dia masuk dalam syurga. 500 tahun dia beribadat, masuk dalam syurga.
Allah tanya dengan dia, kau tahu tak kenapa kau masuk syurga? Dia kata tahu. Kenapa? Kerana amalan saya 500 tahun. Allah Subhanahu Wa Taala buat satu perhitungan. Baik, kalau kau yakin 500 amalan kau 500 tahun yang juga menyebabkan kau masuk syurga, buat sedikit perhitungan. Apa dia? Allah ambil nikmat sebelah mata, 500 tahun dia guna nikmat mata kan? Nikmat sebelah mata dan amalan 500 tahun. Allah timbang. Maka beratlah nikmat mata dan ringanlah amalan 500 tahun. Allah Ta'ala kata, sekarang atas dasar apa aku nak masukkan kau dalam syurga? Nikmat sebelah mata pun amalan 500 tahun kau tidak setanding. Itu belum 2 biji mata, belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Masuk neraka. Sebab dia yakin amalan dia masuk neraka. So masuk neraka, meraung dalam neraka, minta masuk dalam syurga, minta Allah masukkan dalam syurga dengan kasih sayang dan keredaan Allah. So bagi saya, apa saja kita buat, mudah-mudahan hendaknya jatuhnya pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah dah sayang, syurgalah. Kalau Allah dah sayang, luaslah hidup ni. Biarpun nampak miskin, tapi jiwa lapang. Allah lapangkan segala-galanya. Ya, berkat dia lain. Ya. Baik, ya, ada soalan lagi tak? Sebelum kita ni banyak betul peminat Ustaz ni. Okey. Doktor, mungkin ini kita ambil lagi ini dan juga soalannya terakhir. Okey, doktor, dari segi bacaan dan pembahayaan, mana satu yang lebih penting? Baca Quran dengan faham Quran, baca ayat dengan faham ayat, yang mana satu lebih penting? Dia dua-dua penting. Macam mana saya nak faham kalau saya tak baca? Quran itu sumil Quranu Quranan likathrati qiraatihi. Dinamakan Al-Quran itu Quran kerana ianya selalu dibaca. So Quran bermula dengan baca. Kalau kita lihat Umar bin Al-Khattab dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia dengar adik perempuan dia baca. So kebanyakan orang di zaman Nabi SAW tergamam dan juga jatuh hati dengan Al-Quran setelah mereka mendengar. So mesti ada baca Al-Quran. So bermula dengan pembacaan Al-Quran, dari situ kita masuk dalam pemahaman Al-Quran. Saya sebut tadi, kalaulah kita selama ni kita tahu bahawa setiap satu huruf dapat 10 kebajikan. Saya baca Quran sebab saya nak kumpul pahala. Satu huruf 10 kebajikan. Saya baca banyak-banyak, banyak pahala saya dapat kumpul. Cuba bayangkan, kalau baca saja saya dapat 10 kebajikan setiap satu huruf, banyak mana agaknya Allah akan bayar untuk saya kalau saya faham apa yang saya baca. Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi maksudnya baca dan faham. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi apakah mereka tidak tadabbur atau terkunci? Terkuncinya hati kerana terlalu banyak maksiat, terlalu banyak buat benda salah, terlalu melakukan banyak perkara-perkara Allah tak suka, maka tertutuplah hati itu. Oleh yang demikian dia tak dapat tadabbur. Tadabbur itu bukan buka Quran terus tadabbur. Dia mesti melalui pembacaan kemudian tadabbur, proses. Betul lah seperti yang disebutkan oleh Asy-Syanqiti dalam kitabnya Adwaul Bayan. Step pertama mesti baca. Kalau tak baca memang susah untuk kita nak menghayati dan juga memahami. Sebab pada bacaan juga ada pahalanya yang perlu kita lakukan. Baik. Soalan terakhir Ustaz. Okey, last. Assalamualaikum Ustaz. Boleh kongsi tips untuk bersabar dalam berdoa, menunggu doa dimakbulkan Allah. Kadang-kadang mudah putus asa. Tadi kita masuk ayat tadi kan, wa idza sa'alaka ibadi tadi. Ibadi anni fa inni qarib. Dia macam nilah, doa ni dia adalah ibadat. Doa adalah ibadat. Dapat atau tidak, kita telah melakukan satu ibadat. Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku, kalian hendaklah minta kepada aku akan perkenankan. Ditambah pula dengan ayat yang kita bacakan tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi berdoa ini adalah ibadat. Ibadat pertama. Yang keduanya, berdoa perlukan kepada keikhlasan. Yang ketiganya, berdoa perlukan kepada keyakinan. Ikhlas dan yakin, dua benda yang berbeza. So saya kena yakin apa yang saya minta ni Allah akan bagi. Allah tetap akan bagi. Sama ada Allah bagi di dunia atau Allah bagi di akhirat. Berbeza. Banyak benda yang kita minta Allah tak bagi di dunia. Allah sayang, Allah simpan untuk kita dekat akhirat. Kalau semua yang kita minta, semua Allah bagi, dekat akhirat kita akan miskin. Kita tak ada apa. Itu yang keempat. Betul,
Kita kadang kita minta, kita nak. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala bagi tahu, ada benda yang kamu nak sangat tapi kamu tak tahu ianya boleh bawa mudarat untuk kamu. Ada benda yang kamu tak nak sangat tapi berlaku juga, kamu tak tahu ianya adalah demi kebaikan kamu. Hikmahnya hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mengetahui. Oleh yang demikian, masa berdoa yakinlah sepenuhnya wa antum muqinuna bil ijabati. Masa berdoa kita yakin sepenuh hati Allah akan kabulkan doa kita. Kalau nampak macam di dunia kita minta tak dapat, yakinlah pada masa saya minta keikhlasan sepenuh hati sudah jatuh pandangan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada seorang salaf soleh, orang alim sebut, dia kata ada kalanya baik kita berdoa, kita berdoa tak dapat ni, itu tanda Allah Ta'ala nak kita minta lagi. Jadi Allah suka tengok kita minta. Ni suka tengok hamba tu minta. Suka. Jadi kita melakukan benda yang Allah suka. Sabar. Dan juga kenalah bersabar selepas kita berdoa. Tak bolehlah dia kun fayakun, minta terus jadi. Dia ada je yang terjadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga doa baginda Allah tak kabulkan terus. Ada benda yang Nabi Muhammad minta, Allah Taala bagi tahu Muhammad tak boleh. Contohnya Nabi Muhammad minta hidayah kepada bapa saudara dia, kepada Abi Talib. Kan Nabi Muhammad minta hidayah. Allah Taala turunkan ayat innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu kekasih Allah lah. Minta Allah Taala kata, "Hey Muhammad, tak. Engkau tak boleh bagi hidayah siapa yang kau nak, engkau suka. Kerja hidayah ni kerja aku. Aku lebih mengetahui siapa yang dapat hidayah." So kalau itu jawapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita pun sama juga. Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Okay. Alhamdulillah, cantik jawapan Dr. Farid Ravi tadi. Mungkin sebab itulah dalam ayat yang kita baca dalam surah Al-Baqarah tu, di penghujungnya la'allahum yarshudun. Jadi orang yang bijaksana. Bijaksana maksudnya kita tak tetapkan apa yang sepatutnya Allah Ta'ala beri pada kita. Mungkin kita minta A, Allah Ta'ala bagi B. Dan kita, orang yang bijak juga, Allah Ta'ala, kita tidak tetapkan bila sepatutnya doa itu dimakbulkan. Betul. Semoga kita banyak doa, kita jadi orang yang yarshudun itu. Orang yang bijaksana, kita berdoa, kita yakin dengan Tuhan, insya-Allah satu hari Allah Ta'ala akan makbulkan doa kita. Jadi, alhamdulillah, Doktor, panjang lebar kita berbincang pada hari ini. Mungkin sedikit kesimpulan sebelum kita tutup. Okey, terima kasih kepada Dr. Azrul, kepada sahabat-sahabat yang setia bersama program kita pada pagi ini. Ayolah sama-sama kita membaca, mentadabbur Al-Quran Al-Karim, kerana ianya adalah ruh yang menghidupkan kita dan akan memberi kita manfaat ketika kita bersendirian di alam barzakh, dan akan mengangkat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalamullah, Al-Quran jangan ditinggal-tinggalkan. Baca. Setiap hari mesti baca. Teringat saya kepada kata-kata Omar bin Abdul Aziz. Beliau sebut, Inni akhafu an akuna minal ladina takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Aku khawatir kalau aku tinggalkan Al-Quran. Patut kita pun ada kerisauan juga. Takut kita ni tinggalkan Al-Quran. Kita juga mesti bermuhasabah. Adakah Quran ini kelak akan berhujah mempertahankan aku, ataupun Al-Quran ini berhujah untuk menghumban aku. Jadi dalam kehidupan kita ni, kita tidak ada sebaik-baik teman melainkan Al-Quran Al-Karim. Kalau kita rasa kita ada teman yang baik dari kalangan sahabat, semua mereka akan kita tinggalkan. Termasuklah isteri, anak dan juga sanak saudara yang akrab dengan kita, semua kita tinggal. Yang akan menemani kita dalam kubur, Al-Quran Al-Karim. Jadi temanilah Al-Quran di dunia. Semoga Al-Quran akan menemani kita ketika kita berada di alam barzakh. Terima kasih. Selamat menjalani ibadah puasa. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Okay. Terima kasih Dr. Farid Ravi yang sudi bersama dengan Tadabbur Center. Harap terus bimbing kami, berikan nasihat kepada kami. InsyaAllah banyak lagi program-program yang kita nak aturkan. InsyaAllah selepas bulan Ramadan juga, kita sepanjang tahun kita akan bersama merancang dan juga melaksanakan pelbagai aktiviti untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Jadi, InsyaAllah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.